membentangkan tentang pengurusan dan pentadbiran tadika dan taska yang berkualiti. Nama saya Nurhani Zulaika binti Abdullah. Hai, nama saya Siti Nurhaliza binti Osman. Hai, nama saya Nur Hasham Kaisa binti Muhammad Zuri. Hai, nama saya Sumayah binti Muhammad Nordin. Hai, nama saya Nur Aina Batrisha binti Muhammad Saidi. Hai, nama saya Nur Ashifi binti Juwai. Pengenalan, tadika dan taska yang berkualiti adalah institusi awal penting bagi perkembangan kanak-kanak. Pengenalan dan pentadbiran yang berkesan di sini amat penting. Aspek penting dalam menjalankan tadika atau taska yang berkualiti termasuklah kurikulum yang berfokus pada pembangunan holistik. Pendidikan awal kanak-kanak EAK menyediakan persekitaran yang merangsang, kreatif dan selamat bagi pembelajaran awal. Pembangunan sosial, emosi, kognitif dan fizikal, program yang menyeluruh bagi perkembangan kanak-kanak dari berbagai aspek. Yang kedua, guru dan staf yang berkelayakan. Pendidikan dan latihan, guru dan staf perlu mempunyai latihan dan pengetahuan yang mencukupi dalam bidang EAK. Kemahiran komunikasi dan kepedulian, kemahiran untuk berinteraksi dan memahami keperluan kanak-kanak. Yang ketiga pula, pentadbiran yang berkualiti, pengurusan kewangan dan sumber manusia, pengurusan yang berhemat, pengurusan kewangan yang bijak untuk menyediakan peralatan dan kemudahan yang diperlukan, pengurusan sumber manusia yang efektif, menyediakan latihan, sokongan dan motivasi untuk staf. Akhir sekali, kita perlulah memastikan semua aspek ini diurus dengan teliti akan membantu mencipta tadika atau taska yang berkualiti dan memenuhi keperluan perkembangan kanak-kanak secara holistik. Saya akan membentangkan tentang etika guru. Etika, menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, etika adalah nilai yang menegakkan kerja individu atau kumpulan atau persatuan. Apabila kita ingin menjadi seorang pendidik, kita haruslah mematuhi setiap etika yang telah ditetapkan. Saya ingin memberitahu tentang etika pakaian guru perempuan. Adalah memakai tag nama, kasut yang bertutup, baju yang sopan seperti baju kurung, blaus, tudung yang sesuai bagi muslimah. Bagi yang bukan muslim pula, haruslah memakai pakaian yang kemas seperti ikat rambut tidak perang, kasut bertumit atau bertutup, memakai baju blaus kain ataupun jambi. Seterusnya, menjadi seorang pendidik juga, kita mestilah mempunyai tanggungjawab kepada kanak-kanak. Antaranya, tanggungjawab kepada kanak-kanak ialah pendidik haruslah menghargai dan menghormati setiap kanak-kanak dalam peranan kita sebagai ahli keluarga dan ahli komuniti. Di samping itu, sebagai seorang pendidik, kita haruslah membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah dan pemulihan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. Guru haruslah mendengar masalah kanak-kanak dan mendengar cerita yang ingin cerita oleh kanak-kanak tersebut. Kemudian, guru haruslah bermain peranan seperti memberi nasihat kepada kanak-kanak tersebut. Oleh itu, sebagai seorang pendidik, kita haruslah menggunakan maklumat dengan sewajarnya. Guru haruslah menghormati privasi dan hak kanak-kanak dan mengelakkan penyalahan maklumat peribadi kanak-kanak. Contohnya, ibu atau bapa kanak-kanak masuk dalam penjara. Kita janganlah sesekali menyebarkan aib ibu dan bapa mereka kepada orang lain dan orang yang tidak memerlukan, kerana itu boleh membuatkan kanak-kanak berasa tidak selesa dan berasa malu. Menjadi seorang guru bukan sahaja mempunyai tanggungjawab kanak-kanak, malah banyak lagi tanggungjawab yang perlu dipikul apabila ingin menjadi seorang pendidik. Yang pertama, tanggungjawab kepada diri sendiri.
adalah ketika hendak pergi bekerja, kita haruslah memastikan fizikal dan emosi kita sebagai guru sentiasa stabil. Memastikan fizikal dan emosi kita sebagai guru sentiasa stabil dan tidak cepat marah. Selain itu, sebelum pergi bekerja, kita haruslah memastikan kita bertenaga sebelum mengajar kanak-kanak. Yang kedua, tanggungjawab kepada rakan sekerja. Apabila menjadi seorang guru, kita perlulah menjadi seorang yang profesional untuk bekerjasama dengan rakan sekerja demi kepentingan dan bertanggungjawab bersama untuk menjaga amalan yang baik dan menunjukkan sikap yang baik. Seperti kita dengan rakan sekerja kita haruslah bersatu hati dan saling menolong antara satu sama lain dalam melakukan tugasan dan tidak berbusuk hati atau dengki antara satu sama lain. Ketiga, tanggungjawab kepada majikan. Seorang yang bekerja dengan kanak-kanak juga haruslah mempunyai tanggungjawab kepada pihak berkuasa kanun, badan sukarelawan atau organisasi persendirian atau pemilik organisasi. Peranan guru terhadap majikan adalah guru perlu menyokong dan memberi semangat kepada majikan ketika majikan mempunyai masalah tentang tadika. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh memburukkan majikan sendiri kerana kita juga bekerja di bawahnya dan di tadika ini juga kita mencari rezeki dan mendidik anak bangsa. Yang keempat, tanggungjawab kepada masyarakat ialah tanggungjawab kepada komuniti secara menyeluruh dalam cara menyumbang pendidikan kepada kanak-kanak seperti memberi maklumat dan menggalakkan yang kurang prihatin untuk belajar bersungguh-sungguh dan memenuhi keperluan kanak-kanak dan golongan muda dan konteks masyarakat yang lebih luas. Alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak antaranya ialah blok dan mainan binaan. Permainan blok dipercayai dapat merangsang pertumbuhan otak dalam semua aspek perkembangan. Terdapat kajian membuktikan jika kanak-kanak tersebut bermain blok dengan kerap pada usia 3 dan 4-5 tahun, mereka akan lebih baik dalam mata pelajaran matematik apabila berada di sekolah nanti. Terdapat banyak pilihan blok dan set binaan yang menyeronokkan, termasuklah blok kayu dan lego. Seterusnya, Play-Doh, slime dan bola. Apabila kanak-kanak bermain mainan yang melibatkan penggunaan kedua-dua belah tangan, ia meningkatkan koordinasi antara tangan serta mata dan kemahiran lain seperti menggenggam dan memegang. Bermain Play-Doh merupakan contoh permainan yang menggunakan kedua-dua belah tangan. Menerangkan tentang perancangan penyediaan ruang kelas yang selesa di taska ataupun tadika. Penyediaan ruang kelas yang selesa di taska, guru haruslah memainkan peranan penting dalam menguruskan ruang-ruang pembelajaran serta juga perlu dibekalkan bagi memudahkan kanak-kanak menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran dari segi susunan bilik darjah, meja dan murid-murid disusun dengan kemas dan rapi mengikut kumpulan. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa atau guru untuk mewujudkan persekitaran yang selesa bagi proses pembelajaran. Di samping itu, guru juga memainkan peranan penting dalam menguruskan rutin bilik darjah. Guru juga menyediakan sudut belajar seperti membaca, sudut matematik, sudut sains, sudut dapur, sudut bilik air dan sudut bermain. Serta juga guru haruslah membuat sudut untuk kanak-kanak melakukan aktiviti-aktiviti seperti bermain puzzle, bermain Play-Doh dan sebagainya. Selain itu juga, guru haruslah menyediakan ruang kelas yang selesa di taska. Guru juga boleh mengajar dengan tenang tanpa ada gangguan. Ruang pembelajaran juga merangkumi keseluruhan permis sekolah. Ruang ini merangkumi ruang dalam kelas, ruang dapur dan ruang bilik air.
Ruang dalam kelas berfungsi untuk merangsang pembelajaran kanak-kanak dan memantapkan peningkatan kemahiran kognitif seperti kemahiran berbahasa dan kemahiran berfikir. Ia juga dapat mengelakkan penerapan kemahiran bersosial dan nilai murni dalam kalangan murid seperti bekerjasama, bertolak ansur dan keyakinan diri. Selain itu, ruang ini juga berfungsi untuk membolehkan murid menjalankan pembelajaran sendiri mengikut tahap kebolehan mereka. Walhal pula, ruang ini turut membantu dalam menjalankan aktiviti bimbingannya terhadap murid yang bermasalah. Selain memudahkan untuk membuat penilaian terhadap perkembangan murid dari aspek kognitif, pengetahuan dan kemahiran. Efektif pula sebagai contoh sikap dan tingkah laku dan psikomotor fizikal. Jenis-jenis ruang dalam kelas dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pusat pembelajaran seperti pusat bahasa dan pusat berkomunikasi. Persekitaran dan pembelajaran yang positif sangat penting bagi kanak-kanak, tidak kira berada di rumah maupun di sekolah. Persekitaran yang positif bukan sahaja tertumpu kepada keadaan fizikalnya, tetapi juga bagaimana kanak-kanak menyesuaikan diri dalam satu keadaan. Saya akan membentangkan tentang peranan guru dalam memastikan keselamatan kanak-kanak di dalam tadika. Peranan guru dalam memastikan keselamatan kanak-kanak semasa berada di tadika adalah sangat penting. Guru perlu memastikan bahawa persekitaran fizikal di tadika adalah selamat dan sesuai untuk kanak-kanak. Mereka perlu menjaga kebersihan dan memastikan bahawa semua peralatan dan mainan yang digunakan oleh kanak-kanak adalah selamat dan tidak mengancam keselamatan mereka. Selain itu, guru juga perlu mengawasi kanak-kanak dengan teliti semasa mereka bermain dan melakukan aktiviti di tadika. Mereka perlu memastikan bahawa kanak-kanak tidak terdedah kepada bahaya fizikal seperti jatuh, tergelincir atau terjatuh. Guru juga perlu mengajar kanak-kanak semasa mengenai keselamatan peribadi seperti tidak bersentuhan dengan benda tajam, tidak memakan apa yang tidak selamat dan tidak bermain dengan api. Guru juga perlu memastikan bahawa setiap kanak-kanak dijaga dan diperhatikan dengan baik semasa di tadika. Mereka perlu mengetahui keperluan setiap kanak-kanak, termasuk makanan atau alahan tertentu, dan memastikan bahawa mereka mendapat penjagaan yang betul. Pendidikan keselamatan juga perlu disampaikan kepada kanak-kanak oleh guru. Mereka perlu mengajar kanak-kanak mengenali risiko-risiko dan cara-cara untuk menjaga keselamatan diri mereka sendiri. Contohnya, guru boleh mengajar kanak-kanak tentang crosswalk dan bagaimana memeriksa 2 kali sebelum menyeberang jalan. Guru juga perlu kerjasama dengan ibu bapa dalam hal keselamatan kanak-kanak. Mereka perlu berkomunikasi secara teratur dengan ibu bapa mengenai perkembangan kanak-kanak dan memberikan maklumat mengenai apa yang dilakukan dalam tadika untuk menjaga keselamatan mereka. Secara keseluruhannya, guru memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan kanak-kanak semasa berada di tadika. Dengan memastikan persekitaran yang selamat, kanak-kanak dapat berkembang dengan selamat dan terlindung. Perancangan pemakanan nutrisi kanak-kanak adalah penting kerana kanak-kanak memerlukan nutrisi makanan yang secukupnya untuk anggota badan berfungsi dengan baik. Nutrisi yang cukup juga akan membuatkan perkembangan kanak-kanak normal dan dapat menjaga kesihatan.
Perancangan menu yang sihat adalah penting untuk kanak-kanak kerana ia dapat membekalkan tenaga sepanjang hari. Untuk memastikan kanak-kanak mendapat nutrisi yang secukupnya, guru haruslah memastikan makanan yang dimasak dan diberikan untuk kanak-kanak adalah berkhasiat. Guru juga haruslah memastikan bahan yang digunakan untuk memasak adalah bersih dan tidak tamat taring luput untuk mengelakkan sebarang masalah kesihatan yang akan berlaku. Oleh itu, pemakanan yang mempunyai nutrisi adalah penting untuk sesuatu perancangan yang akan disediakan untuk kanak-kanak. Sebuah penutup yang berkesan dalam pengurusan dan pentadbiran tadika atau taska yang berkualiti adalah untuk memastikan kesinambungan kecemerlangan. Beberapa aspek yang harus diambil kira dalam penutup, pengurusan dan pentadbiran ini termasuklah: Poin yang pertama, pengembangan staf, latihan dan pembangunan, menyediakan peluang pembelajaran berterusan bagi staf untuk meningkatkan kemahiran mereka, pengiktirafan dan motivasi, mengiktiraf pencapaian staf dan memberikan motivasi bagi mereka yang berprestasi. Yang kedua, memastikan semua aspek ini diurus dengan teliti akan membantu mencipta tadika atau taska yang berkualiti dan memenuhi keperluan perkembangan kanak-kanak secara holistik. Akhir sekali, menggabungkan elemen-elemen ini dalam pengurusan dan pentadbiran tadika atau taska akan memastikan institusi terus maju ke arah yang lebih baik, memberikan impak positif kepada perkembangan kanak-kanak dan melonjakkan reputasi mereka dalam komuniti.